Yang kita nak cerita ini ialah salah satu daripada fahaman yang paling-paling mengancam umat Islam pada hari ini, yang kita lihat dia adalah merupakan satu ancaman yang bersifat global. Bukan sahaja dalam konteks di Malaysia, tetapi dia pada hari ini sebenarnya menjadi satu ancaman di seluruh dunia Islam, khususnya negara-negara Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun negara-negara Sunni, termasuklah negara kita. Kalau kita tengok dalam peta dunia, penganut Syiah di seluruh dunia ni sebenarnya tak adalah ramai sangat. Penganut Syiah di seluruh dunia ini kalau nak banding dengan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun umat Islam seluruhnya, yang pada hari ini bilangannya lebih kurang 1.6 bilion, mereka itu hanya mewakili 10% sahaja, 10% sahaja. Dalam peta yang saya tunjukkan ini peta negara-negara Islam, peta negara-negara Islam. Yang ada orang Syiah hanyalah di beberapa kawasan sahaja yang ada kepadatan orang Syiah, seperti di negara Iran sendiri, kemudian Iraq, di Azerbaijan, di sebelah negara-negara Teluk seperti di Bahrain, di Kuwait, di Qatar, beberapa tempat di Arab Saudi seperti di Qatif, di Ahsa, di Dammam. Itu ada orang-orang Syiah. Bukan kata Saudi ni semua Sunni, tidak. Di Arab Saudi pun ada orang Syiah, ya. Dan mereka juga terdapat di sebelah Afghanistan, di Pakistan, di India. Dan kalau kita bercakap di tempat kita ini, di sebelah Nusantara, penganut Syiah lebih kurang kalau di Indonesia ada 2 juta orang. Di Indonesia ini agak menakutkan, daripada 208 juta tu sebenarnya, tapi kita tak kisah. Walaupun kita kata angka tu kecil di Indonesia, tapi nak menunjukkan bahawa Syiah sudah menembusi Indonesia dalam keadaan yang begitu dahsyat sekali. Dan pergerakan Syiah di Indonesia, negara jiran di sebelah kita sahaja, sangat-sangat agresif. Saya pergi ke Indonesia pada bulan 8, bulan 9, jumpa dengan kawan-kawan penyelidik Syiah di Indonesia, antaranya Syekh Farid Oqbah. Sembang bincang dengan dia dan lihat hasil-hasil dapatan dia, memang dahsyat. Pergerakan Syiah di Indonesia sangat dahsyat. Yang mana di Indonesia ketika ini ada banyak pertubuhan kebajikan Syiah, ada banyak pertubuhan institusi-institusi pendidikan Syiah, dan kalau kita lihat di IAIN, Institut Agama Islam Negeri, sudah ada Iran Corner, kan? Sudah ada satu tempat yang kita kata tempat menjadi sarang orang Syiah di universiti-universiti yang berpaksikan Islam di Indonesia. Jadi keadaan yang sangat, kita kata, berbahayalah apa yang berlaku di Indonesia itu. Sebab mungkin kerana di Indonesia ini kerajaan dia sangat liberal, kan? Dia terbuka. Jadi apa-apa ajaran pun, kalau ada orang yang bawa, pasti ada yang mengikut. Dan dia tak ada undang-undang yang ketat seperti kita, kan? Kawalan seperti kita ni. Kita sedia tahu bahawa di Indonesia ini dia tidak ada perlembagaan yang menyebut Islam sebagai agama persekutuan macam di Malaysia. Dia tak ada kementerian yang jaga khas agama Islam, tapi dia ada Kementerian Agama yang jaga semua agama, kan? Selagi tak berlaku isu keselamatan, tak ada ancaman keselamatan, dia bergerak dengan begitu aktif di Indonesia. Jadi kita tak mahu ini berlaku di Malaysia. Dan dikhabarkan juga kalau di Indonesia ini setiap tahun akan ada student daripada Indonesia, warga Indonesia yang graduate daripada Qom, Iran, kan? Jadi mereka akan balik, dan mereka inilah yang akan menjadi kader Syiah di sana. Jadi sangat berbahaya, dan kita bimbang kalau perkara ini juga berlaku dalam negara kita. Di Thailand ada 21,000 orang, di Singapura 5,000 orang, di Malaysia kita anggarkan sekitar 1,500 ke 2,000 orang Melayu yang terjebak ke dalam Syiah. Kita tak campur warga asing dan sebagainya. Yang kita nak fokus ialah bagaimana pengembangan Syiah itu berlaku di kalangan orang Melayu kita sendiri.